Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azniwati Abdul Aziz daripada Universiti Sains Islam Malaysia akan menyampaikan pembentangan bertajuk Mengenal Pasti Kaedah Pembelajaran dalam Talian Berkesan untuk Peningkatan Prestasi Pelajar. Satu kajian tindakan. Baik, bermula dengan pendahuluan, penggunaan video merupakan salah satu bahan pembelajaran dalam talian yang menjadi pilihan ketika dunia meletakkan penjarakan fizikal sebagai satu peraturan bagi setiap aktiviti PMP yang dilaksanakan ekoran pandemik COVID-19. Impak pandemik ini menyaksikan proses PMP menjadi lebih mencabar dan menurut Profesor Madya Dr. Mahizir iaitu Pengerusi Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia, pembelajaran dalam talian amat memerlukan disiplin pelajar yang tinggi terutamanya untuk kekal fokus dan antara faktor yang menyumbang kepada hilang tumpuan pelajar ialah bahan pembelajaran tidak menarik. Justru bahan pembelajaran yang menarik dan sesuai perlu disediakan untuk proses pembelajaran berkesan. Baik, berkaitan dengan kajian, tujuannya adalah untuk mengenal pasti kaedah pembelajaran dalam talian yang berkesan sebagai usaha meningkatkan prestasi pelajar dalam pembelajaran mereka. Dan sasaran kajian adalah kumpulan kuliah daripada Tamhidi Syariah dan Undang-Undang iaitu KTL 1, KTL 2 dan KTL 3, di mana tiga kumpulan pelajar ini mengikuti sesi pembelajaran melalui video yang dipecahkan kepada dua pendekatan pembelajaran yang berbeza. Dan dapatan kajian berdasarkan keputusan penilaian dan dapatan soal selidik pelajar, kaedah pembelajaran dalam talian menggunakan video prarakaman dapat meningkatkan prestasi pelajar serta berkesan dalam memberi pemahaman yang lebih baik. Baik, bermula dengan tinjauan awal. Tinjauan masalah menunjukkan tinjauan masalah adalah untuk melihat hasil keputusan penilaian aktiviti pengukuhan yang diberikan di akhir pembelajaran kepada ketiga-tiga kumpulan kuliah. Dan analisis menunjukkan bahawa prestasi penilaian aktiviti pengukuhan KTL 3 adalah lebih rendah berbanding prestasi penilaian KTL 1 dan KTL 2. Manakala prestasi di antara KTL 1 dan KTL 2 adalah sangat baik dengan purata pencapaian yang hampir sama. Berdasarkan tinjauan awal tadi, dapat disimpulkan bahawa prestasi pelajar KTL 1 dan KTL 2 yang menggunakan video prarakaman sebagai video pembelajaran adalah lebih baik berbanding prestasi pelajar KTL 3 yang mengikuti sesi PMP menggunakan video messenger Telegram. Dan hal ini menimbulkan persoalan untuk mengenal pasti kaedah mana yang lebih baik kerana berdasarkan pemerhatian penulis, semasa menggunakan video messenger Telegram, didapati pelajar KTL 3 lebih aktif berbanding pelajar KTL 1 dan KTL 2 dalam PMP mereka dan mereka aktif memberi respon dan turut bertanya soalan. Maka satu perancangan tindakan dibuat di mana fokus kepada kaedah video prarakaman dengan menjalankan ujian pos dan soal selidik. Baik, tindakan untuk mengatasi masalah yang telah dikenal pasti, bagi KTL 3, kumpulan pelajar ini diberi untuk menggunakan kaedah video prarakaman sebagai video pembelajaran, manakala KTL 1 dan KTL 2 meneruskan kaedah yang sama. Dan refleksi kajian berdasarkan hasil keputusan aktiviti pengukuhan, KTL 3 menunjukkan peningkatan prestasi pada ujian pos di mana jurang perbezaan prestasi antara KTL 3 dengan dua kumpulan pelajar KTL 1 dan KTL 2 adalah sangat kecil. Dan berikut adalah maklum balas daripada soal selidik yang diberikan kepada pelajar KTL 3 sahaja selepas mereka diberikan video prarakaman untuk sesi pembelajaran yang seterusnya. Seramai 60 orang pelajar memilih video prarakaman sebagai bahan pembelajaran yang baik dan antara maklum balas yang diberikan adalah lebih mudah difahami dan boleh dirujuk semula. Saya dapat mengetahui kata kunci yang tepat dan lebih memahami isi kandungan tajuk. Saya dapat mendengar penjelasan ustazah sambil melihat slide yang dipaparkan membolehkan saya lebih memahami. Manakala daripada 64 orang pelajar daripada KTL 3, hanya 4 orang sahaja memilih video message Telegram sebagai bahan pembelajaran yang disukai. Dan antara maklum balas yang diberikan adalah saya lebih fokus kepada video berbanding PowerPoint yang disediakan. Saya dapat bertanya soalan terus kepada pensyarah, lebih mudah untuk mengulangi sesuatu pembelajaran.
Baik, sebagai kesimpulan dan cadangan, dapatan kajian keseluruhannya menunjukkan penggunaan video prarakaman sebagai bahan pembelajaran dalam talian adalah berkesan untuk meningkatkan prestasi dan pemahaman pelajar, khususnya bagi kursus Mabadik Fiqhiyah. Dapatan soal sidik pelajar pula menunjukkan ia juga mendapati salah satu panduan penyediaan dan penyampaian kuliah berkesan yang dinyatakan oleh Kamarul Azmi Jasmi, iaitu pengajar dapat dilihat dan didengar. Selain itu, dapatan kajian lepas menyatakan bahawa kaedah video prarakaman boleh menjadikan video pembelajaran lebih berkesan memandangkan ia adalah fleksibel dengan apa jua tahap kestabilan internet. Dan ia masih boleh diakses di platform WhatsApp maupun Telegram sekiranya capaian internet rendah. Sehubungan dengan itu, penulis bercadang untuk menambah baik pembinaan video prarakaman dengan berusaha memenuhi ciri-ciri video pembelajaran berkesan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.